Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa ajaran sesat di Malaysia ini boleh dikatakan sudah meluas dan berada di tahap yang agak membimbangkan. Justru forum kita yang bertajuk ajaran sesat Haji Kahar ataupun lebih dikenali sebagai Rasul Melayu akan sedikit sebanyak membongkar secara lebih mendalam berkenaan ajarannya. Okey. Sebelum kita bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu saya ingin perkenalkan barisan ahli panel kita. Iaitu yang pertama, Saudara Izhar. Panel yang kedua iaitu Saudara Amir. Panel yang ketiga iaitu Saudara Syazwi. Seterusnya, panel yang keempat, Saudara Haziq. Dan akhir sekali, panel yang kelima, Saudara Fatihi. Apa khabar semua panel? Baik. Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Sebelum saya menyimpang lebih jauh, saya ingin panel pertama dahulu untuk ceritakan serba sedikit berkenaan latar belakang Haji Kahar ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada tuan moderator kerana beri kesempatan untuk mengupaslah, menceritakan sedikit berkenaan dengan latar belakang ataupun orang kata profil lah, latar belakang profil Rasul Melayu ni. Kita tengok nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Kahar bin Ahmad Jalal, yang mana beliau ni dilahirkan pada tanggal 27 bulan 4 1950 di sebuah perkampungan Hulu Kelang, negeri Selangor. Pada bahagian pelajaran pula, pelajaran beliau hanyalah setakat darjah 5 sekolah rendah. Untuk pekerjaan, beliau bekerja sendiri dan dikatakan pernah bekerja di zoo negara dan juga pernah membawa jemaah haji beberapa kali lah. Jadi untuk pengikut, pada permulaan ajaran sesat ni berkembang, pengikut dia hampir 20 orang, dan dalam 20 orang tu termasuk sekali lah ada beberapa orang kaki tangan kerajaan. Jadi boleh dikatakan ni agak merisaukan lah kan, nampak meluas lah. Untuk sedikit daripada ajaran ni, kita cerita sikit. Beliau suatu solat Jumaat, beliau menggantikan perbincangan bincangan berkenaan dengan agama ataupun berkenaan dengan Al-Quran. Mereka bincang sama sendiri di rumah beliau sendiri untuk menggantikan solat Jumaat. Dan juga beliau ni pernah mengarang buku, yang mana buku tersebut yang bertajuk Al-Furqan. InsyaAllah lah berkenaan lebih dalam lagi berkenaan dengan buku tu akan diserahkan pada panel-panel yang lebih alim lah, insyaAllah. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Saudara Izhar. Seterusnya kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejarah ajaran Kahar ni. Jadi saya ingin menjemput Saudara Amir untuk menceritakannya. Okey, baik. Nama saya Amir Firdaus bin Mawardi, nombor metrik 19BE02161. Okey, ajaran berkembang di rumah Haji Abdul Kahar ini pada tahun 1986, iaitu di Kemensah, Hulu Kelang, Selangor. Okey, ajaran ini tidak ada nama khusus. Okey, pengikutnya ramai juga dikatakan, dengan penggunaan kata-katanya yang agak berbunga dan puitis, serta kelebihannya dalam menggunakan bahasa Inggeris menyebabkan pengikutnya menjadi suka dan taat kepadanya. Okey, pada tahun 1986 juga, Abdul Kahar ini mendakwa dirinya sebagai salah satu Rasul Melayu untuk orang Malaysia. Dia mendakwa ayat pertama Yasin yang diturunkan kepadanya, iaitu ayat pertama yang berbunyi dengan Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu, Abdul Kahar, adalah salah seorang di antara Rasul-Rasul yang berada di atas jalan Tuhan yang lurus. Okey, pada tahun tersebut Abdul Kahar telah pergi ke Bukit Kemensah, iaitu tempat yang mana diterima wahyu
iaitu dia berdakwa bahawa wahyunya diturun dalam bentuk keadaan cuaca, iaitu pada hari tersebut di mana berlakunya hujan, dia tidak dibasahi hujan, dan pada keesokan harinya pula cuaca agak panas, namun laknatullah ini tidak merasakan kepanasan. Okey, maka di sinilah berkembang pesat pada tahun 1989, ajaran dia telah berkembang pesat di sekitar rumah-rumah pengikut kanannya di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Okey, dia mengajar pengikut-pengikutnya untuk tidak solat dan menyuruh kanak-kanak untuk minum arak. Mungkin itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih saudara Amir. Jadi kita ingin mengetahui ciri-ciri kesalahan ajaran KH ni. Saya ingin menyebut saudara Syazri untuk menceritakan. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit tentang kesalahan yang telah dibawa oleh Haji KH hari ini. Yang pertama sekali, beliau telah mengaku bahawa beliau telah menerima wahyu seperti mana apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kesalahan yang kedua adalah apabila beliau menyatakan yang sembahyang 5 waktu ini adalah tidak wajib dan ianya boleh digantikan dengan amalan-amalan kebaikan sahaja. Seterusnya, solat Jumaat, seterusnya beliau juga mengatakan bahawa solat Jumaat ini adalah tidak wajib. Yang ketiga, beliau juga mempercayai bahawa Al-Quran pada masa kini adalah bukan Quran yang sebenar-benarnya, kerana beliau mengatakan bahawa Al-Quran yang sebenar-benarnya adalah berada pada Lauh Mahfuz. Seterusnya berkaitan dengan hadis, beliau juga mengatakan bahawa hadis yang ada pada masa kini hanyalah hadis yang direka semata-mata untuk menampakkan bahawa agama Islam ini lebih baik. Seterusnya, yang keempat, apabila beliau juga menyatakan bahawa menunaikan haji ini boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Jelas sekali bahawa pendapat ini ataupun ajaran ini adalah sangat salah pada agama Islam, kerana seperti yang kita tahu, haji hanya boleh dilakukan di Mekah Al-Mukarramah. Seterusnya, yang terakhir adalah beliau juga mengarang sebuah buku yang bertajuk Al-Quran Pembeda, di mana di dalamnya terdapat juga menyatakan barang siapa yang mengikuti ajaran panduan Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanafi, maka orang-orang yang mengikuti ajaran ini adalah orang-orang yang sesat dan boleh dijatuhkan kepada kafir. Okey, itu sahaja kesalahan yang dapat saya highlightkan untuk ajaran Haji KH. Okey, baik. Terima kasih saudara Syazri. Jadi saudara Haji, boleh cerita sikit tentang cara penyebaran ajaran KH? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tuan moderator kita. Okey, seterusnya saya akan mengupaskan sedikit tentang cara penyebaran yang dilakukan oleh Abdul KH ini. Okey. Cara yang pertama, dia menggunakan kaedah ceramah. Okey, ceramah disampaikan kepada pengikut-pengikut yang berada di sekitar beliau. Okey. Kat sini dia lebih memfokuskan ke keadaan sekitar beliau, kerana ceramah ni dia lebih memfokuskan kepada secara bersemuka. So kat sini dia boleh juga buat online, tapi dia lebih secara bersemuka sebab lebih mudah untuk menarik orang tu untuk mengikut ajaran yang telah dibawa oleh beliau. Okey, seterusnya cara penyebaran yang kedua melalui blog. Okey. Blog ini bertujuan untuk menyebarkan dan menarik orang ramai supaya mempercayai akan ajaran tersebut. Okey, seperti yang ni kita tahu, kebanyakan masyarakat sekarang dia banyak menggunakan internet untuk mengakses internet untuk mencari bahan-bahan apa-apa je lah, bahan-bahan cara contoh seperti ilmu ke, kan. So kat sini dia menggunakan blog. Apabila orang mengakses, terjumpa blog ni, kemungkinan kalau orang tu kurang ilmu di dada, kemungkinan akan terpesong akidahnya dan mengikut ajaran yang telah ditulis di dalam blog oleh Abdul KH ini. Okay, sekian itu saja daripada saya. Baik, terima kasih saudara Haziq. Terusnya
kami ingin mengetahui lebih lanjut tentang pandangan ulama berkenaan ajaran sesat Kahak ini. Jadi saya ingin menjemput panel yang kelima, iaitu saudara Fatihi untuk menceritakan. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fatihi bin Azman, 16 BI 02 135. Okey, saya akan jelaskan sedikit sebanyak tentang pandangan ulama terhadap ajaran Rasul Melayu, iaitu Haji Kahar. Ulama berpendapat mereka yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah golongan yang tidak sesat. Seterusnya, akidah adalah satu pegangan yang berakar umbi daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Akidah merupakan ajaran yang betul, lurus, selamat, jelas dan tiada kekeliruan padanya. Seterusnya, berpegang dan umat Islam haruslah berpegang dan mentafsirkan hukum-hukum Islam berdasarkan 4 sumber utama, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, tanpa mengabaikan peranan atau kepentingan setiap satu daripadanya. Okey. Para ulama mengatakan orang Islam yang mengamalkan dan beriktikad seperti ajaran sesat, seseorang itu wajib bertaubat. Yang melakukan ajaran sesat dan mensyirikkan Allah wajib bertaubat. Okey, terima kasih moderator. Okey, baik, terima kasih saudara Fatihi. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua panel kerana sudi hadir dan sudi berkongsi serba sedikit berkenaan ajaran sesat Haji Kahar. Jadi saya ingin menceritakan sedikit tentang kejatuhan ajaran Kahar ini, di mana pada tahun 1991 kita sudah mengetahui bahawa pengharaman ajaran Kahar telah dilaksanakan. Jadi Majlis Agama Islam telah memfatwakan bahawa ajaran Haji Kahar ini adalah sesat dan haram untuk diikut. Maka usaha telah dilakukan oleh Majlis Agama Islam untuk menangkap dan mengheretnya ke mahkamah. Pada tahun 2005, sebuah pertama telah dijalankan, namun tidak membuahkan hasil yang dimahukan. Seterusnya, pada tahun 2009, serbuan kedua berlaku dan pendakwaan dijatuhkan terhadap Haji Kahar ini. Dia telah dikenakan denda sebanyak RM16,500, hukuman penjara selama 10 tahun, serta 6 kali sebatan. Hakim juga mengarahkan untuk Haji Kahar ini menyertai program istitabah ataupun program taubat lah, kita kata 6 bulan sebelum tamatnya tempoh penjara ni. Okay. Jadi pada tahun 2016 dia telah dibebaskan kerana sudah didakwa mengaku bertaubat. Jadi telah dibebaskan. Sepatutnya dia melaporkan diri kepada Majlis Agama Islam dan menyeru pengikutnya agar bertaubat, namun dia mendiamkan diri. Sekali lagi, pada tahun 2020 serbuan ketiga berlaku. Di sini Majlis Agama Islam sudah menahannya, namun di atas sebab dan syarat-syarat daripada mahkamah menyebabkan dia boleh ikat jamin dan membebaskan diri. Maka sekarang ni Haji Kahar ini sudah bebas dan ada beberapa pengikutnya dalam penjara dan ada yang bebas lagi. Majlis Agama Islam masih mencari lagi 80 orang ahli pengikutnya yang berada di dalam grup WhatsApp. Jadi semoga kita meneguhkan akidah kita masing-masing dan kita kena berusaha lah untuk melawan, untuk mencari ilmu lah bagi memantapkan akidah kita. Kesimpulannya, musuh-musuh Islam ni tidak akan duduk diam dan sentiasa berusaha menyeleweng dan menghapuskan Islam. Firman Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Maksudnya, mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, iaitu agama Islam, dengan mulut mereka. Sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. Surah As-Saf ayat 8. Jadi sekian saja untuk hari ini.
Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah. Yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum kita pada malam ini dengan lafaz mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.